Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita teruskan berita kita pada hari ini, sama-sama kita membaca Undang kita Al-Fatihah. Okey, apa khabar semua? Baik. Sihat ke semua? Sihat Sihat. ke? Alhamdulillah. Okey. Adik sihat adik? Adik? Okey, tak apalah. Sihatlah cukup. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita hari ni. Okay, jadi cikgu nak tunjuk empat kad. Iaitu bila cikgu tunjuk kad ni, awak kena cuba teka. Awak cuba teka apa yang awak nampak dengan kad ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, cikgu nak awak teka. Okey, gambar yang pertama dengan yang kedua. Okey. Nampak tak ni? Cikgu tunjuk. Nampak tak? Nampak. Okey. Perkataan apa ni? Perkataan apa ni? Asas kan? Okey. Perkataan asas. Okey. Apa awak tengok perbezaan? Perbezaan bagi kedua-dua kad ni. Kad pertama dengan kad kedua. Macam mana? Warna. Okey, warna. Okey, satu lagi. Okey, lagi. Dia punya tulisan, bukan tulisan. Dia punya apa panggil? Bentuk tulisan ke, macam mana ke. Lagi. Cuba jawab. Yang atas ni macam mana? Bawah ni macam mana? Bentuk kertas. Bentuk kertas. Okey, lagi. Yang lain lagi. Dia punya saiz ke, tengok. Okey, saiz. Saiz apa? Perbezaan. Macam mana? Cara? Saiz tulisan. Saiz tulisan kan. Yang atas ni besar kan. Di bawah ni? Kecil. Sikit. Okey. Jadi cuba tengok yang ketiga. Ketiga ni mana? Okey, cuba tengok ni. Saiz dia macam mana? Yang ketiga ni. Kecil. Saiz dia. Kecil lagi kan? Kecil. Okey. Kecil lagi. Saiz dia kecil lagi daripada yang kedua dengan kad yang pertama. Okey, dan dah macam mana ni? Okey, yang ni? Lagi kecil. Lagi kecil kan? Okey. Jadi pada hari ni kita akan tengok subtopik. Sekejap cikgu. Okey, nampak tak? Nampak tak ni? Nampak. Okey, jadi hari ni kita akan belajar subtopik 4.2.3 iaitu menggunakan paragraf heading dalam atur cara HTML yang dibina. Okey. Okey. Jom kita tengok apa yang dikatakan dengan paragraf heading tu. Okey, paragraf heading dalam HTML. Okey, seterusnya. Okey, paragraf heading dalam HTML iaitu paragraf heading ni dia mengarahkan pelayan web supaya memaparkan teks dengan saiz yang macam dia mengarah supaya pelayan web tu memaparkan saiz yang kita nak tu. Okey, dan yang kedua terdapat 6 saiz yang bermula
dengan saiz tag yang terbesar sehingga yang terkecil. Macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okay, ada saiz yang besar, lepas tu yang kecil dan yang keenam tu lebih kecil. Okey, dan yang ketiga, dia boleh digunakan untuk tag di bahagian tajuk ataupun di bahagian utama laman sesawan tu lah. Okey, maksudnya bahagian tajuk tu of course lah dia akan besar kan. Awak tengok apa-apa dia punya website ke apa ke, mesti dia punya tu, dia punya tajuk tu paling besar. So maksudnya kita guna heading yang pertama lah. Okey, faham tak cakap ni? Faham tak? Sofia faham? Faham. Faham. Sofia faham? Faham. Okay, faham Okay, kalau tak faham kau boleh tanya cikgu lah. Okey, dan seterusnya kita tengok lagi apa yang dikatakan dengan paragraph heading. Okey, dia juga penggunaannya pentinglah kerana dapat menunjukkan struktur sesuatu laman sesawan dengan teratur. Okey, maksudnya dia lebih teratur lah bila first kali kita buat dia punya tajuk, lepas tu dia punya isi tu, okey, contohnya kebaikan. Kebaikan apa, lepas tu mestilah awak kan, okey, kebaikan dia apa-apa-apa. So, tajuk pertama tu yang besar lah tajuk dia, lepas tu yang kedua tu kecil sikit, lepas tu yang ketiga tu dia punya huraian tu bagi kebaikan tadi tu dia kecil lagi kan. So macam tu juga. Okay, so maksudnya dia punya kebaikan dan keburukan sama je lah benda tu. Okay, jadi bila kita tengok benda tu kita tahu, oh okay, ni dia punya huraian bagi kebaikan, okay, ni dia punya huraian bagi keburukan. Okay, dan yang kelima iaitu heading satu harus digunakan untuk tajuk utama dan diikuti oleh tajuk heading kedua dan seterusnya lah. Okay, maksudnya cikgu bagi tahu tadi, heading pertama dia punya tajuk besar, tajuk utama dia lah. Bila kita tengok website ke apa, kita tengok okay, kita nak belajar benda ni. Itu maksudnya. So diikuti oleh tajuk heading yang kedua dan seterusnya. So maksudnya cikgu bagi tahu tadi lah, dia punya isi untuk dia punya tajuk utama tu. Okey. Dan seterusnya iaitu penggunaannya memudahkan pembaca kerana teks dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil di bawah sesuatu tajuk. Okey, maksudnya bila awak tengok dia punya website, dia punya teratur, lepas tu awak akan macam memudahkan awak lah untuk membaca kan, cari maklumat ke, cari sesuatu maklumat tu. So jadi awak dah tahu dah. Okey, kebaikan dia okey macam ni. Lepas tu kat bawah tu okey, keburukan dia okey macam ni. So maksudnya dia memudahkan pembaca lah. Dan sebab teks dia tu dia bahagi kepada bahagian-bahagian dia. Okey, dan kalau last kali macam contohnya kalau kita tengok dia punya website ke, lepas tu dia tulis informasi ke apa-apa, dia tulis dihasilkan daripada so kecil kan dia punya kat awal sekali tu kecil dia tertakluk kepada tema dan syarat itu kecil kan, tak ada lah dia tulis besar macam dia punya tajuk tu. Okey, faham tak setakat ni? Faham tak? Faham. Okey, dia ada berapa saiz? Tadi cikgu bagi tahu tadi dia ada berapa saiz? Sebab dia ada berapa saiz? Ada 4 saiz. Bukan. Dia ada 6 saiz. Okey, 6 saiz Saiz pertama tu dia punya tajuk besar. Dan dia punya isi kandungan semua tu dia punya tajuk kecil-kecil tu lah. Okey. Dan seterusnya ni kita tengok lagi. Okey, yang ni paparan saiz paragraf headings bagi pelayar web. Okey, macam aku bagi tahu tadi, dia punya 6 saiz. Yang saiz pertama ni, okey, contoh dia bagi ini adalah heading 1. So maksudnya yang ni dia punya tajuk besar.
Okey, ni tajuk besar dia. Lepas tu yang ni heading 2, yang ni heading 3, ni 4, 5 dan seterusnya. Okey, cuba tengok yang first kali tu besar kan. Besar ni. So dia punya tajuk lah ni. Maksudnya kalau awak buat apa-apa benda, okey, contoh asas sains komputer. Maksudnya isi kandungan asas sains komputer. Lepas tu awak masuk dalam heading kedua. Okey, bab 1, bab 2, bab 3. Kecil sikit dia punya dengan tajuk tu. Lepas tu, okey, bab ni heading ketiga. So maksudnya heading ketiga tu kecil lagi. Okey, dalam bab 1 ada apa benda. Macam itulah maksudnya. Okey. Ada berapa saiz? Ada 6 6 saiz paragraf. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, faham semua? Faham Ada 6 saiz Amira faham? Faham. Okey, Najiha? Faham. 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 Okey, Miss Nina? Miss Nina. Faham tak? Faham Agak semua faham lah. Dan ingat sebab kita ada quiz. Kita ada tugasan. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah mengatur cara HTML untuk menghasilkan 6 saiz paragraf video. Okey, cuba buka muka surat, buku teks muka surat 119. Okey, berdasarkan kepada, Okey, berdasarkan kepada buku teks tu, okey, cikgu nak korang baca boleh? Dia punya langkah 1. Okay. Siapa nak baca? Siapa nak baca langkah 1? Gunakan pengisian aplikasi Notepad dan rancangkan 1, 2, 3, 4. Okey. Yang pertama, langkah pertama, kita gunakan perisian aplikasi Notepad. Okay, hari tu cikgu dah yang topik lepas kita dah belajar dah berkaitan dengan Notepad tu. Ada yang guna Notepad, ada yang guna apa? Awak guna online tu? Apa benda awak guna online tu? Apa? Tak ingat lah cikgu pun. Adalah hari tu ada yang hantar ke cikgu tu. Okey, dah guna Notepad untuk lancarkan satu dokumen baru. So maksudnya awak nak buat dokumen, awak guna Notepad ni. Okey, seterusnya untuk langkah kedua. Okey, langkah kedua. Siapa nak baca? Siapa nak baca untuk langkah kedua? Cepat-cepat. Baca soalan. Langkah kedua. Cepatlah, Amira baca. Amira baca langkah kedua. Mana Amira? Okey, Main Sarah ke? Main Sarah. Di antara body dan body masukkan teks ke dalam dokumen baru. Okey, di dalam teks body. Okey, dalam body tu dan yang slash tu kita panggil tutup body. Maksudnya, okey, body lepas tu kita tutup body. Okey, maksudnya body tu contohnya, okey, contoh kita nak buat awak tengok, situ dah ada bagi tahu dah. Okey, maksudnya HTML. Pertama HTML buka kurungan HTML, okey, tutup. Lepas tu dia punya head dia. Lepas tu awak punya title. Okay, title awak masuklah apa-apa benda awak nak masuk. Lepas tu tutup balik. Head dia tu awak tutup balik. Lepas tu buka pula body dia. Okay, dalam body tu, antara body dengan body tu. Okay, buka body. Lepas tu S2, S3, 4, 5, 6.
Yang kita belajar paragraf tu lah. Maksudnya dia antara body ke body. Lepas tu bila kita dah settle kita nak buat kita punya paragraf tu, so kita tutup balik dia punya body tadi tu. Macam tu je. Simple. Dan kita dah buat tutorial. Okey, seterusnya yang langkah ketiga. Okey, siapa nak baca langkah ketiga? Langkah ketiga. Siapa-siapa nak baca ikutlah. Siapa-siapa nak baca? Untuk menyimpan dokumen anda dalam folder kod HTML. Namakan dokumen anda sebagai heading HTML. Okey, pilih menu file dan save as untuk menyimpan dokumen anda dalam folder kod HTML dan namakan dokumen anda sebagai heading HTML. Okey, dan seterusnya kita pergi lagi ke langkah seterusnya. Okey, langkah 4. Okey, siapa nak baca langkah 4? Siapa nak baca langkah 4? Mana saya punya ni? Apa ni? Nampak tak ni? Slide saya ni? Nampak Okey, cuba tengok langkah 4. Okey, saya baca langkah 4. Buka folder HTML saya. Klik file heading HTML untuk membukanya dengan pelayar web. Okey, buka folder HTML. Klik file heading.html untuk membukanya dalam pelayar web. Okey, jadi jom kita buka. Stop dulu. Kita buka yang ni. Okay, kita tengok ni notepad. Okay, nampak tak? Notepad ni. Okay, nampak Okay, ni notepad lah. Nama dia notepad. Okay. Dan seterusnya, awak punya HTML. Contohnya, okay, kita ambil contoh dalam buku teks ya. Okay, sama HTML. Lepas tu awak buka XML, buat kurangan. Lepas tu awak tutup dia HTML. Okay, dalam dekat HTML ni, jangan tinggal HTML tutup HTML sebab sekejap lagi yang ni kat bawah lah maksudnya. Okay, dan dia punya head. Okay, lepas tu tutup dia punya head. Okay, lepas tu awak tu dia punya title. Okay, title dulu. Title dia. Awak nak buat apa? Contohnya ni. Heading. Lepas tu awak tutup dia punya title. Tutup. Title. Lepas tu title, awak dah ada title. Lepas tu, okay, aku nak tutup ni tadi. Lepas tu awak kat bawah ni awak kena ada body lah. Body. Body dan awak tutup dia punya body. Okay, bila awak tutup body ni, awak ambil balik kat body tadi ke? Awak nak masuk apa? Awak nak masuk hash 1. Video 1. Okay, ini satu awak tulis, ini adalah kita ambil contoh ni tau. Ini adalah video 1. Dan awak tutup balik dia. Tutup balik H1. Okay, dan seterusnya buat lagi. Video 2. Ini adalah video 2. Okay.
balik atas ni. Tutup. Kena ada selalu ada tutup tu, kena ada tutup. Okey, dan seterusnya heading 3. Ini adalah heading 3. Tutup heading 3. Okey, dan seterusnya heading 4. Ini adalah ini adalah heading 4. Heading 4. Heading 2. Ini adalah ini adalah heading 2. Dan seterusnya heading 6. Sampai 6 kita buat sampai 6. Okey, ini adalah enam. Okey, kita tutup balik lagi 6. Okey, faham tak? Lepas tu, lepas awak buat tu, okey, ke body kan. Okey, ni body, dan ke body ni, tutup body balik. Lepas tu awak pilih file, pilih file. Nampak tak ni? Nampak tak cikgu bagi awak ni? Cikgu tunjuk ni, nampak Okey, dan awak save as dia. Okey, awak cari dia save as. Okay, contohnya dia letak di save as dekat HTML saya. Okey, HTML saya. Dan awak buat nama dia nak nama apa ni? .html. Jangan lupa .html ni penting. Bila awak nak save dia kena tambah .html. Dan okey, awak save dia. Okey, bila awak save, awak tekan balik ni. Okey, cikgu stop dulu yang ni. Okey, awak save tadi. Sekejap lagi Okey, dah ada. So, sekejap Okey, faham Cikgu bagi tahu ni, faham dekat notepad tu. Faham. Okey, tak ada lagi mana. Sorry lah, saya punya laptop ni dia ni sikit, lambat sikit. Okey, dah ada dah. Dah ada dah. Okey, awak tengok ni. Okey, awak nampak mana? Sekejap, share lagi. Okey, awak tengok ni. Nampak tak? Nampak tak? Saya tak nampak. Nampak tak? Nampak. Kan? So, yang ni heading pertama, tajuk besar, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maksudnya bila awak nak buat website tu, awak punya website sendiri ke, awak boleh buat sendiri lah macam ni. Okey. Faham Okey, jadi untuk seterusnya, okey. Ini tugasan pada pelajar lah. Okey, cikgu nak awak fikirkan satu tajuk besar untuk membina satu artikel di dalam pesawat anda sendiri
di laman sesama anda sendiri. Dan yang kedua, fikirkan topik-topik kecil yang perlu ada dalam artikel tersebut dan tuliskan kod-kod HTML yang membolehkan sesuatu pelayan web dengan memaparkan artikel pada laman sesawan yang berkenaan. Okey, gunakan tag-tag paragraf heading yang sesuai lah. Okay. Boleh buat tak? Cikgu bagi masa sampai 1:15. Buat simple je. Cikgu nak tahu awak ada tajuk besar, lepas tu ada tajuk kecil awak, lepas tu buat simple je. Boleh tak? Lepas tu nanti lepas kelas nanti awak hantar kat cikgu kat grup WhatsApp tu lah. Okay, boleh tak? Buat simple je. Boleh tak ni? Okay, buat dulu 1:10 nanti hantar kat cikgu dekat WhatsApp group. Personal pun tak apa.
Okay. Amira dah hantar, Sofia dah hantar, Sarah dah hantar. Jadi kita tengok. Okay, Adik dengan Najimah ni siap lagi. Najimah siap tak lagi? Adik siap dah? Okay, tak apa. Kata siap tu lah hantar kelas. Kelas tak apalah. Adik pun siap balik. Okay, jom kita tengok kawan-kawan buat ni. Okay, mana? Satu border. Jadi kita tengok. Kita tengok yang Amira punya. Kita tengok yang Amira punya. Yang Amira punya. Okey, Amira buat ni. Okey, ni HTML, notepad yang Amira buat lah, HTML lah. Okey, Amira buat berkaitan dengan Amira buat berkaitan dengan macam sikit yang Amira buat ni. Title Amira, telefon bimbit. Okey, kita dapat sini, nampak kan? Cikgu ni, cikgu slide show ni. Nampak tak ni? PowerPoint. Nampak tak ni? Senyap je ni. Nampak cikgu. Nampak kan? Okey, Amira buat telefon bimbit. Okey, sejarah telefon bimbit. Okey, Amira buat sejarah telefon bimbit iaitu sejarah telefon bimbit tu kita tengok dia punya huraian dia tu. Okey. Ni dia punya HTML lah. Okay, dia buat sejarah. Dia punya tajuk besar sejarah telefon bimbit. Dia punya nak bagi tajuk tu. Okey, telefon bimbit. Jenis-jenis telefon bimbit yang terkenal pada masa dahulu. Okay, jenis telefon Nokia, Motorola, BlackBerry, dan dia dicetak oleh renoblog.com. Kita tengok lagi dia punya nama sesawan dia buat. Nama sesawan untuk Amira. Pasti kita kena buka ni sebab awak tak buat ni. Okay, kita tengok nama sesawan dia. Okey. Okey. Macam ni. Jadi macam ni kan. Sejarah telefon bimbit. Okey. Telefon bimbit pertama dia telah dilancarkan pada tahun 1983. Telefon bimbit pada mulanya dicipta supaya orang dapat berjawab panggilan sambil mereka bermadu. Okey, jenis-jenis dia. Tengok dia punya tajuk besar ni. Besar kan tajuk dia. Kita tengok, sejarah telefon bimbit nak bagi tahu. Okey, so jenis dia. Okey, telefon bimbit. Macam tu lah maksudnya. Okay, faham Okey, seterusnya kita tengok lagi yang kawan buat, iaitu Maisarah. Okey, yang ni Maisarah kan. Okey, Maisarah buat. Okey, ambil ni. Okay, Maisarah dah buat. Okey, dia buat sekali. Senang lah. Okey, Maisarah buat berkaitan dengan laman web sing. Okey. So, jenis-jenis dia. Jenis-jenis tu Maisarah guna heading 2. Besar sikit daripada, dia besar sikit lah daripada heading 3 tu. Heading 3 tu yang web sing ni semua web. Ini web sing ni. Lepas tu dia punya title dia. S1 nama web sing. Okey, lepas tu dia guna S5.
iaitu enzima disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, nampak situ perbezaannya. Yang ni heading pertama, heading 1, yang ni dia guna heading 2 dan heading ketiga ni untuk dia punya anak untuk ni lah, jenis-jenis vaksin tu. Dan dia kecilkan lagi disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham tak macam cara buat ni? Itu laman web dia. Dan itu HTML yang macam cara buat tu lah. Okey. Nanti buat lagi Okey, seterusnya kita tengok lagi satu lagi hantar ni. Tengok lagi korang buat ni. Sofia. Okey, kita tengok Sofia punya. Okey, ini Sofia punya. Okey. Okey. Okey, Sofia buat. Cuba tengok Sofia punya ni, dia buat apa ni? Tajuk dia. Tajuk dia. Berkaitan dengan cepat-cepat. Berkaitan dengan tajuk utama dia. Cuba main Sarah. Cikgu tak dengar. Cepat main Sarah. Melakar papan cerita. Melakar papan cerita. Okey, ada gangguan. Okey, melakar papan cerita. Okey, dia punya tajuk kecil ni. Dia punya tajuk kecil dia. Mana masalah tadi? Sofia Sofia. Okay, dia punya tajuk kecil dia itu kebaikan. Kebaikan melakar papan cerita. Kenapa banyak sangat ni? Okey. Kebaikan melakar papan cerita. Lepas tu dia buat A, B, C. Lepas tu sekali ni dia guna kebaikan tu. Dia guna heading 2. Lepas tu untuk kebaikan pertama dia guna heading 3. Okey. Kedua pun heading 3. Ketiga pun heading 3. Dan last kali tu dia guna heading 5. Iaitu diambil daripada buku teks asas sains komputer tingkatan 1. Dan dia buat lagi kecil lagi iaitu dia hashtag melakar papan cerita. Okey, boleh tak? Boleh nampak tak? Kita guna heading dia. Boleh nampak? Faham? Faham tak ni? Senyap dah ni. Faham. Faham. Okay, Nasa dah makan dah? Makan dah? Dah. Dah. Okay, Sofia? Sofia makan dah? Sofia dah makan ke belum? Dah. Dah juga. Okay, lagi ha? Lagi ha? Senyap je ni lagi ha? Okay, adik makan dah? Senyap juga. Adik lagi tak ada lagi senyap. Okay, ni Amira Okay, Amira makan dah? Tak ada lagi. Tak lagi. Ya Allah. Tak makan dah tak makan sebab ada lawa nak apa? Nak tuliskan PDPA lagi ni. Tak kira ada kelas lagi kan? Satu masa lagi kelas kan? Okay. Cikgu lah. Cikgu lah tau. Oh, ingat ke sampai 2.40? Okay. Jadi, bila awak dah buat awak punya tugasan ni, maksudnya cikgu rasa awak dah faham lah kot. Okay, yang lain tu yang tak masuk Google Meet ni, cikgu akan bagi tugasan. Lepas tu cikgu tu dia buat yang sama macam awak buat. Nanti cikgu hantar dekat grup WhatsApp tu lah. Kita boleh sama-sama tengok lah dia punya dia buat dia punya paragraf dia macam mana. Okay. Dan seterusnya, bila awak dah buat benda ni, awak dah faham benda ni. Okay. Kita main quiz nak. Nak tak kita main quiz? Nak. Okay. Kita main quiz. Okay. Kita main quiz.
Okay, awak buka dulu. Buka awak punya pergi kat Google. Lepas tu awak macam biasalah. Okay, awak yang klik dekat dia punya kod tu. Okay, sekejap ni. Sekejap. Kod tu saya bagi. Saya bagi masa dalam masa 12 minit. 10 minit lah. 10 minit sebab soalan untuk PhD ni pun senang je. Okay, sekejap ni. Cikgu papa sini. Masuk terus ya. Siapa lambat tu nanti tak sempat nak jawab. Okay, nampak tak? Dia punya kod tu, nampak? Kod. Tu. Kod dia 211321. Okay, cepat masuk. Cepat, masuk. Okay, Sofia dah masuk. Lagi yang lain lagi? Okay, Sofia dah masuk. Okay, lagi. Okay, Adib dah masuk. Lagi, cepat. Saya takut lambat nanti cikgu nanti awak tak sempat nak jawab. Okay, Merah dah masuk. Apa lagi tak masuk ni? Amira mana Amira? Amira ada. Najihah. Mesara. Selain slow. Okay, tak apa. Nanti masuk Cikgu start lah ni. Okay. Bersedia. 1, 2. Okay. Okay, bersedia. Selamat menjawab.
Okey, tadi yang semua. Okey, tadi pada Sofia. Betul betul Sofia? Sofia betul. Satu je salah. Wah. Oh, hebatnya. Satu je soalan nombor 7. Okey, Maisara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Okey, hebat lah. Okey, adik. Okey, adik. Thank you adik join. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okey, tadi adik hebat-hebat. Okey, jadi best tak main? Best tak ada main? Yes. Best kan? Satu je. Sofia satu je salah. Soalan nombor 7. Okey. Okey, yang lain saya tak tahulah. Tak masuk ni. Amira tak masuk Amira, Najiha tak masuk. Kenapa? Amira ada problem ke? Lain? Najiha ada problem lain ke? Tak perlu saya bagi dalam grup tu. Kita main lagi lah. Okey. Nanti kita main lagi untuk next class lah. Okey, jadi cikgu rasa sekejap cikgu stop dulu. Okey. Sofia, tadi salah dekat soalan mana? Dekat HTML ke? HTML. Dot tu ke? Dot HTML Kita nak save tu. Tadi kita nak save dia tu, cikgu kata jangan kita save dia punya folder tu. Lepas tu kita jangan tinggal dia punya .html. Contoh awak buat tadi, tajuk apa dah? Apa yang buat tadi? Melakar papa cerita. Tu yang body tu. Oh, dekat body tu. Oh, okey. Oh, dia punya paragraf ID ni memang dia ada pada body lah maksudnya. Okey. Body sebab bila kita buka body, lepas tu kita kena tutup balik body tu. So dalam dia punya body tu, kita masukkan tu dia punya paragraf heading tu dia tu. Okay. Tapi semua macam benda lain pun kena buat situ juga lah. Okay, faham dah kan? Semua faham Semua faham Faham. Faham. So, cikgu tengok dia awak punya tadi awak punya quiz tu, awak jawab tu cikgu rasa awak dah faham lah. Sebab ada yang daripada berapa soalan tadi? 12 12 tu. Okay, Sofia
Satu je salah. Yang tu je. Okey, lepas tu Maisarah. Berapa tadi? Maisarah salah? 4 4 tadi kan? Okay. Adik apa? 5. Okay, jadi cikgu rasa awak dah boleh faham lah apa cikgu ajar tu. Okay. Sebab minggu depan dah exam kan. So mungkin ada kot soalan untuk paragraf ni. Kita jawab lah. Okay, jadi tugasan kita dah buat, penerangan pun cikgu dah bagi. Jadi untuk kelas PDPR kita hari ni, cikgu nak buat rumusan sikit lah. Okay, hari ni kita belajar berkaitan dengan paragraf hidden dalam HTML. Okay, awak dah faham dah, awak dah tahu dah. Okay, bila awak dah tahu paragraf hidden tu, awak dah tahu okay ada dia punya 6 size kan. Okay, pertama awak ingat hash 1, hash 2, hash 3 sampai hash 6. Dan awak ingat hash 1 tu dia paling besar, dia punya tajuk lah. Okay, lagi apa awak faham lagi berkaitan dengan tajuk ni, topik ni. Okay, apa awak faham lagi? Dia ada 6 heading lagi. Dia punya awak buat untuk HTML dalam awak guna tadi guna apa? Saya guna notepad kan? Okay, saya guna notepad. Lepas tu Maisarah pun guna notepad. Lepas tu Amirah pun dah guna notepad juga. Okay, jadi cikgu dah nampak lah awak punya tugasan tu pun awak dah faham. So, awak punya quiz tadi pun awak dah faham. Jadi, tapi jangan lupa dia macam Sofiah tu, okay, dia punya paragraf heading ni dia berkaitan dengan itulah body dia tu lah. Buka body dengan tutup body. Okay, dan awak kena save dia punya file tu lah. Dan jangan lupa bila save file nama file tu dot dengan HTML. Okay, dan awak boleh tengok awak punya bila awak dah buat dekat notepad tu, awak dah boleh tengok awak punya lama sesama awak tu lah. So lepas ni awak boleh lah nak buat awak punya blog ke. Okay, dah faham dah. Okay, jadi ingat ada 6 size dia. Dan dia boleh dibagikan tajuk, dia boleh digunakan untuk teks di bahagian tajuk ataupun bahagian laman utama untuk heading utama. Okey, jadi ada apa nak tanya lagi tak? Sebelum kita tutup kelas PDPR kita ni. Ada apa-apa soalan? Adik senyap je ni. Najihah dengan adik senyap je ni. Okay, Sofiah ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Tak ada. Okay, Maisarah? Ada dulu. Okay, Amirah. Amirah tak masuk tadi. Apa Amirah tak masuk tadi? Tak ada masuk. Oh, apa kalau awak masuk je, tanya cikgu kata awak masuk. Lepas tu nanti cikgu tengoklah. Tak ada sempat je kalau awak masuk. Sebab ada lagi masa. Okey, jadi kita akhiri kelas PDPR kita hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Okay, terima kasih semua. Mari kita sambung cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Waalaikumsalam.